Petikan Alkitab untuk khutbah adalah daripada Kejadian 1 ayat 2. Bumi tidak berbentuk dan kosong, kegelapan mengelubungi permukaan samudera dan roh Allah menyelayan-layan di atas permukaan air. 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지구의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 Saudara-saudari yang saya 여러분, kasih dalam Tuhan Yesus, semua orang kudus dari gereja cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadat ini dalam talian. Ini adalah penjelasan yang ke-23 tentang kitab Kejadian. Dalam khutbah yang lalu, saya telah menerangkan kedua-dua maksud rohani dan fizikal yang terkandung dalam Kejadian 1 ayat 2. Dari segi rohani, ayat ini dikatakan sebagai ungkapan tersirat tentang pemberontakan Lucifer, hati Tuhan pada masa itu. Bahkan situasi di mana pemberontakan itu ditenangkan. Secara fizikal, ayat ini mengandungi proses Tuhan menciptakan bumi yang menjadi asas untuk pemupukan manusia. Apabila Tuhan Bapa menciptakan bumi, Dia meletakkan asasnya terlebih dahulu mengikut peraturan dunia nyata. Kemudian Dia membiarkan air kehidupan yang berasal dari tata Tuhan mengalir ke dalam bumi dan menutupinya. Seperti seorang bayi dalam cecair amniotik, bumi ditutupi dengan air kehidupan dan menunggu hari pertama, 6 hari penciptaan. Biarlah saya menunjukkan kepada anda dua maklumat saintifik yang menarik berkaitan dengan penampilan awal bumi. Saya sebelum ini telah mengatakan bahawa cecair amniotik mempunyai komposisi yang serupa dengan air laut. Nisbah 5 mineral utama yang terkandung dalam cecair amniotik dan air laut hampir sama. Cecair amniotik juga mengandungi komponen lain selain mineral. 5 mineral utama tersebut ialah natrium, kalium, klorin, kalsium dan magnesium. Nisbah komponen mineral yang serupa bermaksud bahawa kadar bagi setiap komponen mineral ini dalam kategori mineral adalah serupa. Walaupun kandungan mineral mutlak dalam air laut adalah 4 kali ganda lebih tinggi daripada cecair amniotik. 1 liter cecair amniotik mengandungi kira-kira 3 gram natrium, manakala 1 liter air laut mengandungi kira-kira 12 gram natrium. Oleh itu, apabila mempertimbangkan jumlah air laut dan cecair amniotik yang sama, nisbah komponen mineral adalah serupa, tetapi kepekatan setiap komponen adalah 4 kali ganda lebih tinggi dalam air laut. Fakta bahawa nisbah kandungan mineral cecair amniotik yang melindungi kehidupan yang baru terbentuk dan air laut yang menutupi 75% permukaan bumi adalah begitu serupa, bukanlah kebetulan, tetapi dapat dilihat sebagai ketentuan penciptaan Tuhan. Bagaimanakah kedua-dua cecair amniotik dan air laut boleh begitu serupa? 그래서 이 양수 안에 어린아이들이 이렇게 또 자라고 또 바닷물로 덮여 지구가 그 안에서 잉태되어 나왔다는 걸 여러분들이 아시면 됩니다. Anda hanya perlu tahu bahawa kanak-kanak bertumbuh seperti ini dalam cecair amniotik dan bumi ditutupi dengan air laut dan dilahirkan di dalamnya. Oleh sebab air tawar muang kita mempunyai bahan yang sama kerana ia mengandungi kuasa Tuhan, anda dapat melihat bahawa ia mempunyai kuasa penyembuhan yang menakjubkan. Satu lagi maklumat saintifik ialah Kejadian 23 yang menyatakan bahawa bumi pada awalnya bukan lautan magma. Pandangan bahawa bumi pada awalnya ialah lautan magma diterima secara meluas sebagai kosmologi standar bahawa alam semesta meletup dari keadaan seperti satu titik kira-kira 15 bilion tahun yang lalu dan terus mengembang selepas itu yang menciptakan alam semesta sekarang. Bumi diciptakan kira-kira 4,5 bilion tahun yang lalu dengan mengumpulkan gas dan debu di angkasa lepas. Teori yang sedia ada dalam komuniti saintifik tentang proses pembentukan bumi primitif dari mana ini dicipta adalah seperti berikut. Bumi awal membesar dalam saiz apabila benda-benda angkasa yang kecil bertembung lalu bergabung.
Dalam proses ini, permukaan bumi menjadi lautan magma. Sejak itu, permukaan bumi telah menyujud selama beratus-ratus juta tahun. Kira-kira 3,5 bilion tahun yang lalu, bumi sejuk sepenuhnya. Walau bagaimanapun hasil penyelidikan baharu yang berbeza daripada teori sedia ada mengenai bumi primitif diumumkan pada Disember 2008 oleh pasukan penyelidikan Profesor Mark Harrison di Universiti UCLA di Amerika Syarikat. Hasil penyelidikannya adalah bahawa bumi awal bukanlah lautan magma. Semasa saya masih muda, saya diajar bahawa bumi ialah bola api yang jatuh dari matahari dan bulan ialah bola api yang jatuh dari bumi. Namun begitu, ilmu itu bukan apa yang diajarkan kepada pelajar sekarang. Dalam Alkitab, Tuhan bahkan tidak mengatakan bahawa bumi adalah seperti itu. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan, bumi diciptakan dahulu. Apabila sains berkembang, hasil penyelidikan semakin mendekati fakta bahawa bumi bukanlah bola api atau magma, tapi telah berkembang dengan direndamkan dalam air kehidupan, seperti seorang anak yang dibentuk dalam cecair amniotik. 그래서 과학이 이제 자꾸 발달하면서 성경이 얼마나 참인가를 하나하나 증거해내고 있습니다. 그래서 성경 4절에 집마다 지은이가 있으니 Saudara dan saudara yang saya kasihi, Ibrani 3 ayat 4 menyatakan, memang tiap-tiap rumah dibina oleh seseorang, tetapi Allah yang membina segala sesuatu. Dari pondok yang kelihatan usang hingga Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia, setiap bangunan pasti ada arkiteknya, iaitu orang membinanya. Tiada bangunan yang diciptakan dengan sendirinya. Apakah yang akan anda katakan jika seseorang berkata sesuatu seperti ini sambil menunjukkan jarinya kepada sebuah bangunan? Bangunan itu dibina dengan sendirinya apabila debu di udara terkumpul selama tempoh yang lama. Bangunan itu dibina dengan bentuk sedemikian secara kebetulan apabila abu gunung berapi turun dari langit selepas letusan gunung berapi. Adakah anda fikir ada sesiapa yang akan bersetuju dengan ide seperti itu? Anda secara spontan akan berkata, tidak mungkin. Walau bagaimanapun terdapat orang berpendapat bahawa bumi yang jauh lebih kompleks daripada satu bangunan dan bergerak dalam aturan yang tepat diciptakan secara kebetulan dan dengan sendirinya. Pada suatu ketika, terdapat letupan besar di angkasa lepas yang menciptakan matahari terlebih dahulu dan kemudian planet-planet sistem suria. Namun begitu pada hakikatnya seperti yang tercatat dalam Alkitab, bumi diciptakan terlebih dahulu, manakala matahari, bulan dan bintang-bintang diciptakan kemudian. Bumi diciptakan sebelum 6 hari penciptaan, manakala matahari, bulan dan bintang-bintang diciptakan pada hari keempat. Oleh itu, apabila bumi diciptakan, tidak ada satu pun bintang di dalam galaksi ini, hanya bumi. Terdapat bintang-bintang di luar galaksi. 따라서 지구가 창조될 당시 우리 은하계에는 지구 외에는 어떤 별도 없었던 것입니다. 우리 은하계 밖에는 별들이 있었고요. 이사야 40장 26절에 너희는 눈을 높이 들어 Yesaya 40 ayat 26 menyatakan, pandanglah ke langit dan perhatikanlah, siapakah yang menciptakan bintang-bintang? Dia menyuruh bintang keluar seperti pasukan askar. Dia tahu akan jumlahnya dan memanggil nama setiap bintang. Kuasanya amat besar, tidak satu pun bintang yang hilang. Siapakah melakukannya? Adakah dengan sendirinya, secara kebetulan, dengan letupan besar, atau oleh sebab debu terkumpul? Tuhan mempunyai tujuan dan niat yang jelas dalam menciptakan bumi. Walaupun sebuah bangunan dibina, terdapat seorang arkitek dan rangka tindakannya. Dengan cara yang sama apabila Tuhan menciptakan bumi, Dia mempunyai rangka tindakan yang sempurna. Rangka tindakan itu bukan dilukis di atas selai kertas, tapi rangka tindakan ada dalam hati Tuhan. Mengikut rangka tindakan itu, Tuhan melakukan penciptaan dengan kebijaksanaan dan kuasa penciptaannya yang luar biasa. Apabila sains dan teknologi berkembang, semakin jelas bagaimana alam semesta
beroperasi dengan teratur. Jika kita melihat fakta objektif yang didedahkan oleh sains dan teknologi dengan rendah hati, kita dapat menyadari bahawa ada pencipta. Sesuatu perkara tidak pernah berlaku secara kebetulan atau secara tidak sengaja, tapi seseorang telah melakukannya dengan tujuan yang pasti sejak dari awal. Oleh itu, Roma 1:20 menyatakan, sejak Allah menciptakan dunia, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, baik kuasanya kekal maupun keadaannya sebagai Allah, dapat difahami oleh manusia melalui segala yang sudah diciptakannya. Oleh itu, manusia sama sekali tidak mempunyai dalih untuk membela diri. Dengan kata lain, anda tidak dapat melihat Tuhan yang tidak kelihatan, kuasa kekalnya, keilahiannya, perkara-perkara dari penciptaan dunia ini hingga sekarang. Bukankah begitu? Walau bagaimanapun hal ini bermaksud bahawa kita dapat melihat dan memahami dengan jelas segala yang telah diciptakan oleh Tuhan. Hal ini bermaksud bahawa anda tidak mempunyai alasan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Hanya dengan melihat rupa kita, kita dapat melihat penciptaannya. Dua mata, hidung, dua lubang hidung, mulut, kedua-dua telinga, wajah dan kedudukan, serta semua orang adalah sama. Tidak kira dari mana mereka berasal. Oleh itu, adakah perkara ini hanya untuk manusia? Semua haiwan mempunyai struktur yang sama. Adakah hidung binatang berada pada bahagian lain? Hidung gajah juga berada di tengah. Mulut mereka di tengah dan hidung besar juga di tengah. Semua haiwan dan manusia mempunyai kedudukan mata, hidung, mulut dan telinga sama pada muka mereka, seperti burung, serangga, ikan dan sebagainya. Bagaimana anda dapat menganggap ini sebagai kebetulan dan evolusi? Hal ini bermaksud bahawa ia diciptakan sedemikian rupa oleh reka bentuk Tuhan Yang Maha Pencipta. Dengan melihat segala sesuatu yang berjalan mengikut hukum alam, kita dapat melihat bahawa sifat keilahian dan kuasa Tuhan terkandung di dalamnya. Oleh itu, tiada sesiapa yang dapat memberikan alasan, saya tidak percaya kepada Tuhan kerana saya tidak tahu. Pada hari penghakiman, walaupun banyak mukjizat, perkara yang luar biasa dan keajaiban dilakukan di gereja ini, masih ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun anda menginjili, terdapat beberapa anggota keluarga anda yang tidak percaya. Terdapat banyak bukti penciptaan Tuhan di bumi. Saya ingin memperkenalkan beberapa daripadanya kepada anda. Yang pertama ialah saiz bumi. Jika bumi lebih kecil daripada sekarang sebanyak 10%, dikatakan bahawa tiada makhluk hidup yang akan berada di bumi. Jika saiznya lebih kecil, graviti juga akan berkurangan dan atmosfera yang mengelubungi bumi akan hilang. Atmosfera memainkan peranan dalam mengawal perubahan suhu yang melampau yang disebabkan oleh pengaruh kosmik. Jika atmosfera berkurangan, seluruh bumi akan sama ada ditutupi oleh salji atau ais, atau berubah menjadi gurun. Tuhan Yang Maha Pencipta telah mereka bentuk dan mencipta bumi dengan saiz yang sekarang untuk menciptakan persekitaran di mana kehidupan dapat tinggal. Bukti kedua ialah jarak yang sesuai antara bumi dan matahari. Sistem suria terdiri daripada matahari, utari, zura, bumi, Marikh, Mustari, Zuhar, Uranus, Neptun. Pluto dahulunya adalah sebuah planet tetapi telah dikecualikan pada tahun 2006. Suhu permukaan matahari adalah kira-kira 5,700 darjah Celsius dan matahari menghantar tenaga radiasi kepada planet-planet di dalam sistem suria. Oleh itu, semakin dekat sesuatu planet dengan matahari, semakin tinggi suhunya. Semakin jauh, semakin sejuk. Sebagai contoh, Zurah yang lebih dekat dengan matahari berbanding dengan bumi
mempunyai suhu purata sekitar 400 darjah Celsius. Oleh itu, makhluk hidup jenis apa yang dapat hidup di sana? Pada suhu 400 darjah, makhluk hidup akan terbakar. Walaupun pada suhu 100 darjah, orang akan terbakar. Jadi bagaimana mereka dapat hidup pada suhu 400 darjah? Walau bagaimanapun Marif yang lebih jauh daripada matahari berbanding dengan bumi mempunyai purata sekitar negatif 40 darjah Celsius. Oleh itu, bagaimana makhluk hidup dapat hidup di sana? Lebih-lebih lagi, perbezaan suhu harian di Marif sangat besar. Di garisan Khatulistiwa Marif, suhu harian tertinggi adalah sekitar 30 darjah Celsius dan suhu terendah ialah negatif 80 darjah Celsius. Tidak mungkin manusia dapat hidup di tempat di mana perbezaan suhu harian sebesar ini. Di bumi, perbezaan suhu harian adalah agak besar, sekitar 10 hingga 15 darjah. Walau bagaimanapun terdapat perbezaan besar antara bahagian terpanas pada musim panas dan bahagian paling sejuk pada waktu malam. Perbezaannya hanya sekitar 15 darjah atau 1 hingga 3 darjah bergantung pada kawasan. Sebaliknya, suhu purata bumi adalah sekitar 15 darjah Celsius. Jika suhu purata bumi meningkat hanya 2 darjah, ais di kutub akan mencair dan 30% kehidupan akan pupus. Jika suhu purata bumi meningkat hanya 2 darjah, ais di kutub akan mencair, menyebabkan gunung ais di kutub utara dan selatan mencair dan menyebabkan 30% daripada semua kehidupan pupus. Jika suhu meningkat sebanyak 5 darjah, New York di Amerika Syarikat dan Tokyo di Jepun akan tenggelam di bawah air. Mokpo, Korea mungkin juga akan tenggelam. Apakah maksudnya? Fakta bahawa Tuhan telah mengetahui terlebih dahulu dan menentukan jarak antara bumi dan matahari cukup besar untuk kehidupan bertahan. Tuhan mengetahui segalanya dan meletakkan matahari dan bumi di tempat yang paling sesuai. Oleh sebab matahari diciptakan selepas bumi, lokasi matahari telah ditetapkan dengan bumi sebagai standar. Semua planet dalam sistem suria berputar mengelilingi matahari mengikut kitaran. Ini dipanggil orbit. Kitaran orbit bumi ialah 1 tahun. Bumi bergerak mengelilingi matahari dalam orbit eliptik yang hampir menyerupai bulatan. Tuhan menjadikan orbit putaran bumi hampir menyerupai bulatan supaya perubahan suhunya berada dalam julat tertentu dan sesuai sepanjang tahun. Tuhan menjadikan perubahan suhu mengikut musim dalam julat tertentu supaya makhluk hidup dapat berhidup walaupun pada musim sejuk atau musim panas. 원형에 가깝게 하심으로 인해 1년 동안의 온도 변화가 적절한 범위 내에서 조절되게 하셨습니다. 계절에 따라 온도 변화는 주되 겨울이나 여름에도 생명체가 살 수 있는 범위 내에서 조절되게 하신 것입니다. Ketiga, kelajuan putaran bumi dan paksi putarannya juga ialah bukti penciptaan oleh Tuhan. Bumi berputar sekali dalam sehari dengan sendirinya. Ini dipanggil putaran. Putaran bumi mengelilingi matahari dalam 365 hari dipanggil orbit. Kelajuan putaran juga telah ditentukan mengikut rangka tindakan Tuhan. Jika kelajuan putaran 10 kali lebih perlahan daripada sekarang, semua tumbuhan akan membeku pada waktu malam dan terbakar oleh matahari pada siang hari. Bumi kini mempunyai kecondongan paksi kira-kira 23.5 darjah ke sata orbitnya. Jika anda melihat bumi, anda akan melihat bahawa bumi adalah condong. Hal ini juga dipanggil keserongan. Secara ringkasnya, bumi tidak berdiri tegak, tetapi berputar dan mengorbit sedikit condong ke sisi. Jika bumi tidak condong seperti ini, kita tidak akan mempunyai 4 musim seperti yang kita miliki pada hari ini. Hal ini akhirnya menjadikan bumi tempat yang sukar untuk makhluk hidup
넷째로 tinggal. 지구에는 보호막들이 있습니다. Keempat, bumi mempunyai perisai 태양계의 pelindung. 행성들은 태양으로부터 빛과 열을 Saya berkata bahawa 공급받는다 했죠. planet-planet di dalam sistem suria menerima cahaya dan haba daripada matahari. 그런데 Walau 태양은 bagaimanapun, matahari 생명체 juga 해로운 memancarkan 방사능을 zarah 가진 radioaktif kecil 작은 입자들도 yang berbahaya 함께 kepada makhluk 발산합니다. hidup. 이들 Hal ini dikenali 태양풍이라고 sebagai 합니다. angin suria. 만약에 Jika angin suria 태양풍이 sampai ke bumi 지구에 secara 직접 langsung, 닿으면 tidak akan 지구에는 ada makhluk hidup di 생명체가 살 bumi. 수 없게 되지요. Walau bagaimanapun, 그런데 bumi 지구에는 mempunyai 이 perisai pelindung 태양풍을 untuk 막을 수 melindungi 있는 dirinya daripada angin suria 안전장치가 ini. 있다는 Secara 사실입니다. ringkas, bumi sendiri mempunyai ciri yang serupa dengan 간단히 말하면 magnet 지구는 그 besar, 자체가 거대한 magnetosfera 사석과 yang 같은 dipanggil 성질을 sabuk 가지고 sinaran 있습니다. Van Allen, mengelilingi bumi dan menyekat 헬렌 sinaran 런벨, berbahaya daripada angin suria. 벤 Untuk membolehkan manusia hidup di bumi, Tuhan 앨런벨이라고 memasang sistem 하는 keselamatan 이게 seperti 벤 ini. 앨런 벨트라고 Terdapat satu 하는 lagi sistem 자주권이 keselamatan iaitu 지구를 lapisan 감싸고 있어서 ozon. 태양풍의 Lapisan 유해한 ozon terletak 방사선을 25 차단했으지요. km di atas permukaan bumi 하나님께서 dan 지구에서 menapis 인간 sebagian besar 경작을 sinaran 하시려고 ultra ungu 이처럼 안전장치를 daripada 만들어 matahari. 놓으셨습니다. Kulit anda 또 boleh 한 terbakar 가지 di bawah 안전장치가 matahari 있는데 dan hal 그것은 ini disebabkan oleh sinaran 오존층입니다. ultra ungu ini. 오존층은 Jika lapisan ozon tidak menyerap sinar ultra ungu, 25km jumlah 높이에 besar 있는데 sinar ultra ungu 이는 ini 태양으로부터 akan 오는 menyebabkan penyakit 자외선을 serius seperti 많이 kanser kulit. 걸러줍니다. Namun begitu oleh sebab lapisan ozon menapis sinar ultra ungu, hanya sebahagian kecil sinar ultra ungu yang sampai ke 사람이 햇볕을 쬐면 yang 피부가 sampai 타는 ke 것이 바로 이 permukaan bumi. 자외선 때문이지요. Jumlah kecil sinar ultra ungu ini 오존층에서의 membantu 자외선을 badan manusia 거르지 menghasilkan 않는다면 vitamin D. 과도한 자외선으로 인해 Atmosfera bumi juga 인체에는 memainkan peranan 피부암 sebagai 등 perisai pelindung. 심각한 질병이 Sebenarnya 유발됩니다. banyak meteor di angkasa memasuki 그런데 atmosfera 오존층에서 pada setiap 자외선을 hari dengan 걸러주니 kelajuan 일부만 180,000 지표면에 도달하는 것입니다. km sejam. 약간의 Bukankah hal 자외선은 ini 우리 menakjubkan? 인체에 비타민 D가 Walaupun meteor 생성되는데 itu 도움을 주지요. kecil, kelajuan jatuhnya sangat tinggi. 지구의 Jadi jika 대기권도 meteor mendarat di 보호막의 역할을 permukaan 합니다. bumi, ia boleh 사실 memberikan kesan besar. 대기권에는 우주 Walau 공간으로부터 bagaimanapun, kebanyakan 매일 meteor terbakar di 수천만 dalam 개의 atmosfera 운석이 lalu hilang. 시속 18만 킬로미터의 속도로 들어옵니다. Jika anda memandang ke langit, anda 놀라울 akan 일 melihat 아닙니까? tahi bintang yang jatuh. Tahi bintang jatuh dan memasuki atmosfera lalu 운석의 terbakar. 크기가 작다 Jika 해도 tidak, 떨어지는 속도가 매우 Jika tahi 크기 bintang 때문에 jatuh ke tanah, 지구 tahi 표면에 bintang akan 그대로 menimpa 떨어지면 kepala 큰 orang, 영향을 줄 rumah 수가 akan 있지요. runtuh dan akan ada kekacauan. Hanya terdapat 그런데 beberapa meteor 대부분의 yang tidak 운석은 terbakar sepenuhnya di 대기권에서 atmosfera 타서 사라집니다. dan jatuh ke tanah. 여러분 하늘을 Oleh itu 보면 masih 이제 ada orang 별똥별 mencari-cari 떨어지는 거 meteor 보시죠. ini. 그게 Di Amerika 떨어지다가 Syarikat, orang pergi 대기권에 mencari 들어가서 다 batu 타버리는 meteor 거죠. di kawasan padang 안 pasir. 그러면 지구에 그냥 Jika 그대로 anda 떨어지면 menemui satu batu 머리도 meteor, 맞고 뭐 ia 그냥 tidak akan bernilai seperti 집도 emas, tapi ia 무너지고 boleh dijual 난리 pada 나죠. harga yang sangat tinggi. Jadi ada orang 어쩌다 한 번씩 yang hanya 미처 mencari batu meteor. 타지 않는 운석이 Jika 지구로 puluhan 떨어지는 juta 경우가 batu meteor 있을 jatuh ke 뿐이죠. bumi pada setiap hari, 이것만 hal ini juga akan 찾으러 다니는 menyebabkan 사람도 kerusakan 직업가들이 있어요. serius kepada semua makhluk hidup. 미국에도 이제 사막지대 그것만 찾으러 다니는 운석만 그거 하나 발견하면 다 그게 금 같은 그 가격은 안 나겠지만 워낙 비싸게 이렇게 팔 수 있기 때문에 운석만 찾아다니는 사람도 있습니다. Tuan Bapa memasang banyak sistem keselamatan dan perisai pelindung di bumi seperti ini dan membolehkan makhluk hidup terus hidup. Walau bagaimanapun sama sekali tidak ada sistem keselamatan di Zura. Oleh itu kehidupan tidak dapat bertahan kerana planet ini terdedah kepada unsur-unsur berbahaya seperti angin suria dan sinaran ultra ungu. Biarlah saya memberikan satu lagi bukti bahawa Tuhan menciptakan bumi. Masih ada banyak lagi selain bukti ini. Biarlah saya memberitahu anda satu lagi perkara. 유해한 성분에 그대로 노출되어 있어서 생명체가 살 수 없지요. 하나님께서 지구를 창조하신 증거를 한 가지 더 말씀드리겠습니다. 이외에도 많은데요. 한 가지만 더 말씀드릴게요. 다섯째 증거는 Bukti kelima ialah air. Saya telah memberitahu anda tentang air dalam khutbah yang lalu. Tidak ada tempat di seluruh alam semesta selain bumi yang mempunyai cukup air untuk kehidupan. Air ini sangat menakjubkan. Tidak seperti kebanyakan benda lain, ketumpatan air dalam bentuk pepejar adalah lebih rendah daripada air dalam bentuk cecair. Bukankah hal ini juga misteri? Hal ini bermaksud bahawa antara ais dan cecair mempunyai isi padu yang sama. Ais adalah lebih ringan daripada cecair
Sekali lagi, dalam isi padu ais 낮다. dan air yang sama, 그것도 참 ais 신기한 일 adalah lebih 아닙니까? ringan. 이는 같은 부피의 Oleh itu, antara 얼음과 isi padu 물 ais 중에서 dan air yang sama, 얼음이 ais adalah lebih 더 ringan. 가볍다는 Jika 말이죠. ais tenggelam dalam air, 같은 semua makhluk 부피의 laut 얼음과 di kawasan 물 kutub 중에서 akan 얼음이 mati. 더 가볍다는 Seperti yang telah 말입니다. saya jelaskan, ais ialah pepecahan, tetapi 그래서 air 고체인 lebih 얼음을 berat. 물에 Walau 넣으면 bagaimanapun apabila air 물 berubah 속에 menjadi ais terapung. Jadi 가라앉는 walaupun 게 di 아니고 laut 물에 kutub, 떠오릅니다. lapisan ais terbentuk dari atas. Oleh itu, suhu 만일 di dalam 얼음이 air 물에서 yang dilindungi dari luar 가라앉는다면 oleh ais 극지방의 boleh 바다 dikekalkan pada suhu 생명체들은 beku. 모두 죽고 말 Suhu di 것입니다. dalam air adalah di atas 방금 0 설명했듯이 darjah. 고체지만 얼음은 고체지만 Di luar air dan di atas Mulai air, dah suhu bukan meningkat kepada negatif 15 atau 16 darjah Celsius. Tapi di dalam 그런데 air, 물이 suhunya adalah di 얼음이 atas 되면 0 물에 darjah 뜨기 Celsius. 때문에 Walaupun kawasan 극지방의 Arktik dan 바다도 Antartik 얼음층이 mencapai negatif 위쪽부터 40 생기죠. hingga negatif 70 그래서 darjah 얼음으로 Celsius, 인해 외부와 makhluk hidup 차단되는 dapat 물속은 hidup di dalam 오히려 air 온도가 kerana suhunya 영상으로 adalah di 유지될 atas 수가 0 있습니다. darjah. 물속은 영상이라 이 말이에요. Dengan 물 prinsip ini, 밖에 makhluk hidup dapat 얼음 bertahan 기온은 walaupun di bawah 영하 laut di 금년까지 영하 kawasan 15도, kutub. 16도까지 올라가지만 이 물속은 영상이라 이 말입니다. 그러니까 물고기가 살 수 있고 북극 남극에도 그렇게 얼어서 그렇게 영하 4, 50도, 60, 70도 돼도 Walaupun 물고기는 ais 얼어 ialah 죽지 않고 pepecahan, 산단 말이에요. ais tak apung kerana ais lebih ringan daripada 이런 air. 원리로 Jika ais lebih berat 극지방의 daripada 바다 air, 속에서도 생명체가 jika 살 ais 수 있는 tenggelam, 것입니다. ais akan membekukan segala-galanya di dalam air. 고체인데도 물보다 가볍기 때문에 Adakah anda faham? 뜬다 이 말입니다. 만약 무겁다면 가라앉으면 또 얼어서 가라앉으면 결국은 다 얼어버릴 것인데 이해가 되십니까? Selain itu, Tuhan menjadikan lautan bumi mengandungi tahap garam yang betul. Hal ini merupakan kebijaksanaan Tuhan untuk mengelakkan air daripada menjadi rosak walaupun selepas tempoh yang lama. Berdasarkan pengetahuan umum, kita tahu bahawa air yang bertakung akan menjadi busuk. Jika air dibiarkan dalam mangkuk untuk masa yang lama, air akan secara semula jadi menjadi busuk. Air di bumi juga adalah air yang bertakung yang terkandung dalam bekas besar yang dipanggil bumi. Oleh itu, kemungkinan air laut dapat menjadi rosak selepas tempoh yang lama. Walau bagaimanapun, oleh sebab air laut mengandungi garam yang mengelakkan diri daripada menjadi busuk, garam menghalang kerosakan. Air sungai ialah air yang mengalir, jadi air sungai tidak memerlukan garam. Namun begitu, air laut ialah air yang bertakung, jadi air laut memerlukan garam. Sudah tentu, pasang surut air adalah satu lagi sebab mengapa air laut tidak menjadi rosak. Pasang surut air berlaku kerana bulan. Fenomena ini disebabkan oleh bulan. Tuhan membolehkan bulan wujud sebagai satelit bumi kerana bulan diperlukan untuk bumi. Saya akan memberikan penjelasan tentang ketentuan penciptaan yang berkaitan dengan bulan secara terperinci dalam bahagian mengenai penciptaan bulan. Kedudukan bulan tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah daripada kedudukannya sekarang. Jika kedudukan bulan berbeza walaupun sedikit daripada kedudukan sekarang, tiada makhluk hidup yang dapat bertahan. Oleh itu, Tuhan menciptakan bulan dengan kedudukan bulan yang tepat. Saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan menciptakan bumi dengan tujuan dan niat yang jelas, dan Dia menciptakan bumi dengan kebijaksanaan dan kuasa yang luar biasa. Dengan hanya melihat apa yang telah saya jelaskan setakat ini, anda dapat melihat betapa menakjubkan bumi diciptakan melalui kebijaksanaan Tuhan. Bagaimanakah mungkin anda dapat mengatakan bahawa hal ini merupakan suatu kebetulan? Bagaimanakah mungkin anda mengatakan bahawa pembentukan bumi disebabkan oleh letupan besar dan mengatakan perkara yang tidak masuk akal seperti itu? Tujuan penciptaan bumi adalah untuk mewujudkan persikatan terbaik untuk pembukaan manusia. Sementara itu, oleh sebab planet-planet selain bumi tidak memerlukan kehidupan, Tuhan tidak menciptakan planet-planet tersebut. Tuhan menciptakan planet-planet tersebut tapi tidak melakukan karya dengan lebih lanjut. Walaupun hal ini tidak bermaksud bahawa planet-planet tersebut wujud tanpa sebarang sebab. Oleh sebab planet-planet lain berada di posisi masing-masing, sistem suria secara keseluruhannya seimbang dan mempunyai pengaruh yang sesuai terhadap bumi. Sesungguhnya orang
Orang yang berbahati baik dapat menyadari bahawa ada Tuhan yang Maha Pencipta hanya dengan melihat fakta-fakta ini. Jika planet-planet terbentuk secara semula jadi, mengapakah bumi satu-satunya planet yang didiami oleh makhluk hidup? Planet-planet lain seharusnya seperti bumi. Walau bagaimanapun, hanya di bumi terdapat cahaya matahari yang mencukupi, air, angin dan sekalian diperlukan untuk bertahan hidup. Bumi benar-benar diciptakan dengan teliti oleh Yang Maha Kuasa. Dan kita mesti mengakui bahawa ada pencipta. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, untuk memahami sepenuhnya penciptaan bumi dalam firman Tuhan pada malam ini dan 6 hari penciptaan yang akan saya jelaskan dalam khotbah yang akan datang, anda perlu mengetahui konsep masa. Para saintis mengatakan bahawa bumi berusia kira-kira 4.6 bilion tahun. Namun begitu, orang yang percaya kepada doktrin penciptaan mengatakan bumi berusia 6,000 tahun. Sebenarnya tidak masuk akal untuk sekadar mengatakan bahawa tempoh pemupukan manusia sudah 6,000 tahun. Dengan melihat sifat geologi bumi, bumi boleh berusia berbilion-bilion tahun. Tapi jika anda mengatakan 6,000 tahun secara keseluruhan, hal ini sebenarnya adalah pendapat yang degil dan tidak mengetahui Alkitab. Yang mana satu antara dua pendapat ini yang betul? Selain itu, bagaimanakah mungkin Tuhan melakukan karya-karya penciptaan yang menakjubkan dalam tempoh yang sangat singkat, iaitu hanya 6 hari? Untuk mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan seperti ini, anda perlu mengetahui aliran masa di dalam alam rohani. Aliran masa di dalam alam rohani adalah berbeza daripada aliran masa di dalam dunia fizikal. Dua Petrus 3 ayat 8 menunjukkan fakta ini. 이런 것에 대한 정답을 얻기 위해서는 영어 세계의 시간의 흐름을 알아야 합니다. 영어 세계의 시간의 흐름과 이 유구 세계의 시간의 흐름은 다릅니다. 이것을 암시하는 성경 말씀이 baru Petrus 3 8. Ayat itu menyatakan, tapi janganlah lupakan satu perkara ini, hai sahabat-sahabat yang aku kasihi. Di sisi Tuhan satu hari tidak ada bezanya dengan 1000 tahun. Baginya kedua-duanya sama sahaja. Ayat ini juga mengandungi maksud rohani bahawa Tuhan menunggu bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan anak-anak yang sejati. Walau bagaimanapun, Tuhan memberitahu anda melalui ayat ini bahawa aliran masa di dalam alam rohani dan di dalam dunia nyata adalah berbeza. Sudah tentu, satu hari tidak ada bezanya dengan 1000 tahun. Tidak semestinya bermaksud bahawa nisbah masa di dalam dua dunia tersebut ialah satu hari kepada 1000 tahun. Tuhan berkata begini untuk memberitahu anda bahawa terdapat perbezaan yang besar dalam aliran masa. Perkara yang perlu anda ingat adalah bahawa antara dua dunia itu, aliran masa di dalam dunia rohani adalah lebih cepat. Masa berlalu dan cepat di dalam dunia rohani. Pastikan anda mengingati perkara ini. Dengan cara ini, anda akan dapat memahami khotbah yang akan datang. Perbezaan aliran ini hanya dapat anda rasakan apabila anda melihat kedua-dua dunia secara objektif. Kedua-dua makhluk di dalam dunia rohani dan makhluk di dalam dunia fizikal merasakan panjang hari yang sama dalam ruang mereka masing-masing. Walau bagaimanapun, jika seseorang di dalam dunia nyata menghabiskan sehari di dalam alam rohani, lalu kembali ke dunia nyatanya, situasinya berubah. Walaupun dia hanya menghabiskan sehari di dalam alam rohani, lebih daripada sehari telah berlalu apabila dia kembali ke dunia nyatanya. Sebenarnya, dia merasakan bahawa bertahun-tahun telah berlalu. Katakan 10 tahun telah berlalu. Walaupun dia menghabiskan satu hari di dalam alam rohani, 10 tahun telah berlalu di dalam dunia nyata. Dalam arti kata lain, apa yang mengambil masa 10 tahun di dalam dunia nyata, mungkin hanya mengambil masa sehari di dalam alam rohani. Oleh itu, aliran masa di dalam alam rohani adalah jauh lebih cepat daripada aliran masa di dalam dunia nyata. Biarlah saya memberitahu anda satu lagi perkara yang perlu anda ingat berkaitan dengan konsep masa.
Sebelum 6 hari penciptaan, dunia nyata juga berada di dalam aliran masa yang sama dengan alam rohani. Dalam erti kata lain, karya-karya penciptaan bumi sudah pasti karya-karya yang berlaku di dalam dunia nyata. Tetapi perkara ini berlaku dalam aliran masa rohani. Oleh itu, walaupun tempoh di mana Tuhan menciptakan bumi awal dan merendamkannya di dalam air kehidupan adalah singkat dalam masa rohani, hal ini sangat lama dalam masa fizikal. Bumi sendiri adalah bahan fizikal, jadi walaupun bumi mengikuti aliran masa rohani, bumi masih mengekalkan usia fizikalnya. Para saintis mengatakan bahawa bumi berusia 4,6 bilion tahun. Walaupun dakwaan mereka tidak boleh dianggap tepat sepenuhnya, namun hal ini merupakan satu fakta bahawa bumi sebenarnya sangat tua. Hal ini demikian kerana walaupun ia mungkin tempoh yang singkat dalam masa rohani, namun merupakan tempoh yang sangat lama dalam masa fizikal. Fenomena ini telah berlaku 2 kali di bumi. Satu lagi contoh ialah tempoh ketika Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden yang akan kita teliti kemudian. Perkara ketiga yang perlu anda ingat mengenai konsep masa adalah bahawa dari hari ke-6 penciptaan, dunia fizika mengikuti aliran masa fizika. Sekali lagi, bumi mula mengikuti aliran masa nyata selepas 6 hari penciptaan. Oleh itu, 6 hari penciptaan berlaku selama 6 hari yang kita anggap sebagai hari sekarang. Mengapakah Tuhan membuatkan dunia nyata mengikuti aliran masa nyata 6 hari penciptaan bermula? Hal ini adalah untuk mengikuti aturan dunia nyata. 6 hari penciptaan ialah permulaan sebenar dunia nyata. Oleh itu, dunia fizika memerlukan konsep masa yang sesuai dengan sifat nyata. Seperti kita pergi ke Amerika, kita perlu mengikuti undang-undang Amerika. Oleh sebab kita, manusia fizika, mula memupuk penciptaan, Tuhan menyesuaikan aliran masa mengikut konsep fizikal. Kemudian, bagaimana mungkin karya-karya penciptaan menakjubkan berlaku dalam masa hanya 1 hari? Contohnya, pada hari ketiga penciptaan, laut dan darat dipisahkan dan pelbagai tumbuhan keluar dari daratan. Pada hari kelima, ikan dan burung diciptakan. Bagaimanakah semua karya ini dapat dilakukan hanya dalam 1 hari? Hal ini dapat terjadi kerana Tuhan menutupi bumi dengan ruang rohani dan menyelesaikan karya-karya penciptaan. Apabila bumi ditutupi dengan ruang rohani, konsep aliran masa rohani menguasai di dalamnya. Adakah anda ingat bahawa apa yang memerlukan masa lama di dalam dunia nyata mungkin memerlukan masa yang jauh lebih singkat di dalam alam rohani? Dengan demikian, ruang rohani di mana aliran masa bergerak dengan cepat boleh menutupi dunia nyata. Kemudian, tempat yang ditutupi dengan ruang rohani dapat mengikuti aliran masa yang lebih cepat. Contohnya dalam bilangan bab 13, tidak sampai tempoh sehari, tongkat harum berkuduk, berbunga dan menghasilkan beberapa buah badam yang tua. Apabila ruang rohani ini menutupi, tongkat-tongkat mati ini bertunas dan bertumbuh dalam masa sehari. Pada dasarnya, badam mengambil masa beberapa tahun untuk bertunas tumbuh, berbunga dan berbuah. Namun begitu, apabila tongkat itu diletakkan di dalam ruang rohani, proses bertunas ini berlaku dengan segera. Walaupun anda berkali-kali mengalami perkara ini, terdapat banyak orang yang tidak dapat merasakannya. Kita telah mengalami banyak perkara di gereja ini. Pucuk bertunas, bunga mekar dan bahkan buah dihasilkan sekaligus. Perlu masa berbulan-bulan lamanya untuk sebatang pokok dengan akar berbuah di dalam dunia nyata. Namun begitu, Alkitab menyatakan bahawa tongkat harum berbuah badam yang masak dalam masa kurang daripada sehari. Hal ini adalah kerana ruang rohani menutupi tongkat itu dan aliran masa rohani diterapkan ke atas tongkatnya.
Perkara yang sama berlaku bagi banyak karya kuasa penciptaan Tuhan yang berlaku di gereja ini. Terdapat banyak kesaksian seperti ini. Seseorang mengalami patah tulang dan menerima doa saya. Dia pergi ke hospital untuk mengambil gambar sinar X. Namun begitu para doktor tidak menemui sebarang kesan patah tulang dalam gambar tersebut. Logiknya, kita tahu bahawa sekurang-kurangnya beberapa minggu atau bulan diperlukan untuk tulang patah kembali normal. Namun begitu apabila ruang rohani ditambahkan dan karya kuasa penciptaan berlaku, keadaan kembali normal dalam masa yang sangat singkat. Karya 6 hari penciptaan dilakukan dengan prinsip yang sama. Dari permulaan 6 hari penciptaan, sudah tentu dunia nyata mula mengikuti aliran masa fizikal. Namun begitu, terdapat tempat di mana karya penciptaan berlaku ditutupi dengan ruang rohani dan ia berada dalam aliran masa rohani. Saya akan memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai perkara ini bermula dengan khutbah yang seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, pada kali ini kita berbicara tentang bukti bahawa Tuhan menciptakan bumi dan konsep masa. 이에 대해서 다음 시간부터 더 자세히 말씀드리겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 시간은 하나님께서 지구를 창조하신 증거들과 시간의 개념에 대해 말씀을 드렸습니다. Ibrani 11 ayat 3 menyatakan, kerana beriman kita mengerti bahawa alam ini diciptakan oleh firman Allah. Maka apa yang dapat dilihat dijadikan daripada apa yang tidak dapat dilihat. Adakah anda mempercayainya? Dengan iman kita memahami bahawa alam semesta telah disediakan oleh firman Tuhan. Sebagai contoh, pada mulanya pokok tidak bertumbuh dengan menanam benih, tetapi diciptakan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang dilihat tidak dibuat daripada perkara-perkara yang kelihatan. Dalam erti kata lain, sesuatu tidak diciptakan daripada sesuatu, tetapi sesuatu diciptakan daripada ketiadaan melalui firman. Ia tidak dinyatakan, tapi diciptakan daripada ketiadaan dengan firman Tuhan. Adakah anda benar-benar mempercayai hal ini? Tuhan Bapa telah menunjukkan banyak bukti penciptaan supaya kita dapat sepenuhnya mempercayai karya penciptaan. Tuhan bukan saja membolehkan kuasa dan keilahiannya tinggal dalam semua perkara yang diciptakan, tapi juga mendedahkan kuasa penciptaan yang menakjubkan. Dia juga menjelaskan kepada kita tentang karya penciptaan seperti ini, supaya kita dapat memahaminya. Oleh itu, saya berharap agar orang Kristian akan sepenuhnya mempunyai iman rohani tentang penciptaan sesuatu daripada ketiadaan. Semoga iman anda bertumbuh pada setiap masa untuk mencapai tahap kematangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa.